jadi mengumpat bagaimana yang boleh. Ini kita nak tengok yang pertama muka surat 171. Ini berita gembira untuk para wanita. Cuma bukan semua mengumpat yang boleh. Yang pertama adalah apabila dizalimi. Baik, harus bagi seseorang yang dizalimi untuk menceritakan kepada hakim atau pemerintah mengenai orang yang menzaliminya agar haknya dapat dikembalikan. Sebagai contoh, seseorang berkata, si fulan telah menzalimiku, si fulan telah memperlakukan aku begini dan begitu. Atau berkata, si fulan telah mengambil barang milikku dan seumpamanya. Dalam surah Nisa ayat 148, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang teraniaya. Nampak tak? Allah tak suka kita cakap benda-benda tak elok ni, termasuk mengumpat kan. Bila kata ucapan buruk, bisu, su tu maksudnya buruk, tak elok kan, tak baik. Baik. Walaupun ia tak baik, tapi ada keadaan. Allah kata kecuali, maknanya ada keadaan perkataan buruk pun jadi baik. Masa bila? Masa ketika mana orang yang teraniaya itu ingin menceritakan, dia perlu menceritakan penganiayaan tu, tetapi ini kan untuk tujuan juga, ada tujuan dia. Dan ada tujuan. Bila kita dizalimi, kita cerita kezaliman orang tu, salah satunya tujuannya adalah untuk meminta fatwa, ataupun nanti kita tengok sebab yang lain. Cuma bila kita dizalimi, yang baik itu bukan yang diam. Kan orang kita selalu anggap orang yang diam je, orang buat apa-apa kat dia pun dia diam je, dia tak cakap apa-apa, dia tak bertindak apa-apa, itulah yang baik. Tak, dalam Islam tak. Orang yang dizalimi kemudian dia diam, sehinggalah kezaliman orang itu berterusan disebabkan semua yang dizalimi itu baik sangat, diam macam tu, maka sebenarnya dia sedang menolong orang melakukan kezaliman. Sedangkan Allah ajar kan, melalui Nabi SAW, Nabi bagi tahu kat kita, akhuka zaliman au mazluman, bantulah saudara kamu yang sedang menzalimi atau yang dizalimi, dua-dua kita kena tolong. Baik, menolong orang yang dizalimi kita jelas, kita boleh tolong dia macam mana supaya dia tidak dizalimi lagi. Baik, menolong orang yang menzalimi, macam mana kaedahnya? Bukan tolong kezaliman dia, tetapi kita menolong supaya dia tidak lagi melakukan kezaliman dia. Jadi ketika mana kita yang dizalimi, bila kita diam tak bertindak, boleh menyebabkan kezaliman orang tu berterusan, maka kita sedang menolong orang tu untuk melakukan kezaliman. Jadi sekarang ni maknanya bila kita dizalimi, misalnya kita bertindak kan, kita bertindak itu bukan menunjukkan kita tak redha, kita tak sabar, tak. Tapi pastikan kalau kita nak bertindak sesuatu, niat kita kena betulkan bahawa niat kita adalah untuk membantu dia supaya dia tidak meneruskan lagi kezaliman dia. Jadi ini kena tengok jenis orang. Sebab tu Nabi ada setengah orang yang zalim kan, orang kafir yang zalim itu Nabi balas. Misal dalam peperangan, kenapa orang Islam boleh bangkit berperang juga? Kan Islam tu agama rahmat, agama kasih sayang. Kenapa nak gaduh-gaduh sampai bunuh orang? Sebab jenis orang kafir yang datang perang tu adalah orang yang jenis menzalimi orang, dan kalau kita tidak bertindak keras macam tu, dia akan terus dengan kezaliman dia. Sebab dia orang ni jenis zalim secara sengaja dan tahu. Dia tahu benda yang dia buat tu salah, tapi dia sengaja nak buat juga. Yang itu jenis tu memang kena keras sikit. Tapi Nabi ada juga mendiamkan orang yang menzalimi Nabi, sebab orang itu jahil. Dan orang yang baling najis kepada Nabi, Nabi diamkan. Nabi tak cakap apa pun kat dia. Bahkan ketika wanita itu sakit, Nabi pergi ziarah dia. Sebab perempuan tu dia bukan zalim dengan sengaja, dia tu jahil. Dia tak tahu bahawa itu adalah Nabi, Nabi Allah, Rasul Allah yang sebenar. Dia mendengar cerita-cerita fitnah daripada orang lain, dan dia terus bertindak. Jadi itu situasi dia. Jadi maknanya ketika mana kita dizalimi, maka kalau kita bertindak, itu tujuannya tak lain hanyalah sekadar untuk supaya kezaliman orang itu berhenti. Misalnya orang hutang kita tak bayar-bayar, dan kita tahu jenis orang ni memang suka berhutang tak bayar kan? Jadi ketika kita bertindak, kita tuntut hutang dia dengan cara bermula dengan kaedah yang paling halus sehingga kepada yang paling kasar kan? Itu bukan maknanya mengumpat. Misalnya kita akhirnya viralkan hutang dia kat kita kan? Itu last step nah. Step awal tetap kena belakang tabir, tetap kena mulakan dengan cara minta, dengan cara yang baik.
kan? Kemudian dia tak mau bagi juga, kita mula bagi bukti kepada dia, tak bagi juga, kita mungkin pakai orang tengah. Dia tak bayar juga, kita mungkin WhatsApp kat dia, kita selalu follow up dia, hantar poster-poster pasal tak bayar hutang, kan? Dia tak makan saman juga, kita mula besarkan sikit grup, kita announce dalam grup. Dia tak bayar juga, kita announce satu dunia. Tujuannya apa? Supaya dia tidak meneruskan kezaliman dia kepada orang lain. Bukan semata-mata sebab kita nak duit kita, tak. Itu saja tujuannya. Jadi kalau kita bertindak, tujuannya adalah supaya dia berhenti daripada kezaliman dia. Waktu itu kan kalau kita announce ke grup mana-mana, itu dah masuk mengumpat. Kita menceritakan kelemahan dia. Tapi itu mengumpat yang dibolehkan sebab kita telah dizalimi, hutang kita tak dibayar-bayar, dan kita tak mau dia berterusan buat macam tu kepada semua orang. Dalam keadaan kita kenal dia memang jenis macam tu, jenis tak mau bayar hutang. Sebab ada orang tak bayar hutang sebab tak mampu, yang itu jangan dibayarkan. Bahkan Islam ajar kalau yang itu halalkan, itu lebih besar pahalanya. Jangan dia tak bayar, kita pakai, oh ni zalim ni. Dah, tengok dulu keadaan dia, tengok rumah dia, kan? Tengok keadaan dapur dia, kan? Memang dia ni tak mampu ataupun dia memang sengaja tak mau bayar. Dan kalau orang tu hutang kat kita 500, tapi bil bulan depan tengok dia tukar handphone baru harga 3,000, kan? Lepas tu tukar kereta baru pula, dan lepas tu renovation rumah, ini memang nak kena lah, kan? Lepas tu kita pun dah minta kat dia, dah ingatkan berapa banyak kali, sampai lebih pada 3 kali. Maknanya dia memang sengaja. Yang itu kita boleh kita mengumpat dia, boleh kita ceritakan kepada orang lain supaya orang lain tak jadi mangsa, ya? Cuma perlu ambil risiko, siap sedia dengan risikonya. Risikonya kita mungkin dituduh tak baik sebab mendedahkan tentang orang lain. Terima, siap sedia dengan risiko. Kalau siap sedia, okey, kita laksanakan. Contoh